Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana di pagi yang bahagia ini Ustaz akan bersama-sama dengan anak-anak kelas tingkatan 2 di mana Ustaz akan mengajar satu tajuk yang berkaitan dengan bidang Al-Quran, iaitu pelajaran yang pertama, Allah Pengurnia Hidayah. Okey, di mana objektif pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak diminta supaya membaca ayat yang tertera pada slide yang kita bentangkan pada hari ini. Dan di mana ayat ini merupakan daripada surah Al-Imran, ayat yang ke-8. Jadi ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, anak-anak, kemudian setelah anak-anak baca dengan betul, dengan lancar dan bertajwid, dan Ustaz minta lah anak-anak supaya ulang bacaan ini sebanyak 5 kali. Jadi anak-anak boleh tonton slide yang Ustaz dah buat ini. Anak-anak baca sendiri dekat rumah. Sesi pembelajaran di rumah, anak-anak boleh ulang sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan tengok kepada maksud bagi setiap potongan ayat yang kita bacakan tadi. Jadi kita tengok satu persatu. Di mana yang pertama kita tengok Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, yang di sini dinyatakan maksudnya wahai Tuhan kami. Rabbana tu maksud dia wahai Tuhan kami. La janganlah. Tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati kami. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu taala supaya apa? Supaya jangan pesongkan hati kita. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami. Ba'da, kita tengok ayat potongan kalimah yang kedua, ba'da iz hadaitana. Setelah ataupun sesudah engkau berikan petunjuk. Hidayah ni maksud dia petunjuk lah. Kepada kami. Kita minta doa kepada Allah SWT. Ba'da iz hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpahan rahmah di sisimu. Okey, kita minta kepada Allah SWT supaya jangan pesongkan hati kita setelah dia beri hidayah kepada kita, dan kita minta kepada Allah SWT supaya kurniakan kepada kita semua ni limpahan rahmat daripada sisimu. Kemudian ayat yang terakhir, potongan ayat yang terakhir, innaka antal wahhab. Inna tu sesungguhnya. Ka tu berbalik kepada Allah Subhanahu taala. Sesungguhnya engkau jualah antal wahhab. Tuhan yang maha pemberi kurnia. Allah maha pemberi kurnia. Okey, baik, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey anak, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, jelas kepada kita dalam tajuk ini, dia minta kepada kita semua supaya memahami isi kandungan ayat yang kita bacakan tadi. Okey, anak-anak boleh tengok kat sini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama dia kata umat Islam perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hatinya dalam hidayah. Dia menunjukkan kepada kita supaya kita ni kena berdoa. Kita kena berdoa dalam kehidupan seharian kita supaya ditetapkan hati kitanya dalam hidayah Allah SWT. Ini adalah doa dia. Okey, yang kita bacakan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Setelah beri hidayah tu, kita minta kepada Allah SWT jangan pesongkan hati kita setelah dia memberi hidayah kepada kita. Okey, itu yang pertama. Okey, antara doa tersebut ialah ayat 8 daripada surah Ali Imran, seperti yang
kita baca awal tadi tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini doa yang kita baca tadi lah, diceritakan balik. Kan? Berkenaan dengan manusia ni ataupun umat Islam ni perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okey, ini yang kita dah bincang, nombor 1. Okey, nombor 2. Intisari daripada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Kan? Allah ni Maha Penyayang. Kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Kan? Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah meneguhkan hati mukmin. Kan? Siapa-siapa orang mukmin ni Allah akan teguhkan hatinya dalam keimanan. Sebagai apa? Sebagai tanda rahmat dia kepada hamba-hambanya. Okey. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hambanya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Kan? Jadi Allah suka kepada kita semua. Dan Allah suka beri hidayah dan Allah suka beri rahmat kepada hambanya. Supaya apa? Supaya mereka terus kekal berada dalam keimanan. Kan? Sebab tu kita kena baca doa tadi. Supaya elokkan diri kita daripada dipesongkan hati kita. Dah elok Allah beri hidayah kepada kita, berubah kepada perkara-perkara yang lara ataupun perkara yang sia-sia. Okey, seterusnya yang keempat. Allah SWT memberikan hidayah kepada sesiapa saja yang dikehendakinya kerana hidayah itu adalah milik Allah SWT yang mutlak. Kan? Itu orang kata hidayah milik Allah SWT. Kan? Kemudian yang terakhirnya, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Kan? Seseorang tu boleh tergelincir, kan? Boleh terkeluar daripada landasan iman seandainya kan? Dia terpesong daripada jalan yang sebenar. Okey. Kita tengok dekat sini dia kata Rasulullah SAW memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Di mana doa ini pun kita boleh amalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamaku. Boleh kita amalkan juga doa ini dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita tengok sedikit kepada spektrum ilmu. Spektrum ilmu yang menyatakan bahawa dalam ayat surah Ali Imran ialah doa. Doa ma'thur, doa yang bersumberkan Al-Quran. Memang ada dalam Quran ayat ni. Okay? Yang menjadi amalan Rasulullah SAW. Bila jadi amalan Rasulullah SAW, kita dituntut untuk sama-sama beramal dengannya. Umat Islam digalakkan untuk berdoa dengan doa ini. Doa yang kita baca tadi tu. Ayat ini juga boleh dibaca dalam solat. Bila nama Al-Quran, maka diboleh baca dalam solat. Anak-anak boleh baca lepas baca surah Al-Fatihah semayang kan. Contoh baca dalam solat maghrib. Lepas baca surah Al-Fatihah, terus masuk waladdallin. Amin. Kemudian masuk terus pada ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar. Rokok. Tak ada masalah anak-anak. Sebab dia kategori ayat Al-Quran. Okey, baik. Jadi tugasan anak-anak pada hari ini, Ustaz minta kepada anak-anak supaya ingat ayat bacaan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-8 tadi. Okey, ini bacaan ini anak-anak kena ingat. Kemudian anak-anak fahami maksud bagi setiap kalimah ini, dan kemudian anak-anak hafal ayat hafazan ini. Dan Ustaz minta supaya anak-anak hantarkan kepada Ustaz, PM personal pada Ustaz, video rakaman anak-anak hafaz ayat yang pertama daripada sesi pembelajaran kita ini, supaya Ustaz boleh nilai sejauh mana anak-anak ingat ayat hafazan ini. Dan sejauh mana anak-anak amalkan, dan anak-anak boleh
send pada ustaz. Okey. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ustaz minta kepada anak-anak supaya memberikan komitmen yang tinggi dan memberikan tanggungjawab terhadap tugasan-tugasan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh ustaz, supaya anak-anak semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.